terangkan status atau karier anda. Saya sebagai vet assistant atau dikenali sebagai vet nurse, bekerja di sektor swasta dekat area Selangor. Anda study apa sekarang ni? Ambil kos vet nurse daripada Australia bawa MSAVA, BSAVA. Soalan pertama, adakah pemahaman atau kandungan nilai yang diperoleh daripada subjek genetik dan pembiakbakan haiwan ini mampu memberi kemajuan terhadap negara, ekonomi serta agroindustri di Malaysia? Jawapan dia ya, sebab bantu dalam menghasilkan produk yang berkualiti atau ternakan yang berkualiti lah. Okay, soalan kedua, pada pandangan anda, berikan kepentingan pengenalan khusus ini kepada masyarakat, khususnya kepada para penternak dan juga doktor haiwan di Malaysia. Untuk nak kata penting tu sangat penting sebenarnya. So, supaya dapat menjaga kebajikan peternak atau ternakan dan berkualiti untuk kualiti produk yang baik lah, dan ternakan dalam keadaan yang sihat. Itu je lah kot. Nombor 3. Adakah subjek ini membantu dalam meningkatkan kualiti daging dan juga tahap ketahanan ternakan terhadap penyakit? Jika ya, bagaimana? Okay, so dalam soalan 3 ni saya rasa membantu sangat sebab dapat mengatasi masalah penyakit dengan segera dan ambil tindakan dengan secepat yang mungkin dengan rawatan yang sesuai lah untuk setiap penyakit yang dialami oleh ternakan, penternak hadapi, supaya pembeli atau pemborong ke dapat kualiti daging yang baik lah. Dan keempat, bagaimanakah subjek ini dapat menambah nilai komersial daging mentah di pasaran? Okey, subjek ini berkenaan dengan genetik kan. So genetik kalau kita tak jaga, ia akan dapat merosakkan kualiti produk, like macam haiwan kecil juga, orang kata untuk petting animals. And so untuk genetik ni sangat membantu dalam menambah ilmu pengetahuan para penternak tentang pentingnya tahap kesihatan ternakan dan kualiti produk lah, untuk menjaga kualiti produk. Okay, nak sambung soalan kelima, pada pendapat anda, apakah yang agroindustri di Malaysia perlu lakukan supaya kita dapat setanding dengan negara-negara pengeluar daging yang lain dari segi kualiti daging dan bekalan stok yang mencukupi? Okey, untuk yang soalan kelima ni, biasanya kita lepas dah sedar atas kesihatan ternakan tu, biasanya kita minta untuk kerap cek dia punya tahap kesihatan lah. And then daripada tahap kesihatan tu, genetik tu dapat kualiti daging yang tinggi and bermutu lah. Dari situ negara-negara lain pun buat benda yang sama. So diorang akan kerap cek kualiti kesihatan ternakan supaya dapat menjaga produk daging diorang. Ya, Abil nak tambah pada jawapan kelima tadi. In my opinion, kebanyakan penternak khususnya penternak lembu di Malaysia, dia tak ada rekod dia punya lembu. Maksudnya dia macam main bela je. Ya, betul. Ya, betul. That's why lah. So benda ni dia tak akan berkembang dan dapat bantu Malaysia. So apa yang kita perlu buat, kita kena lebih rasa lah, kita kena ambil data-data semua lembu. Lepas tu kita boleh decide untuk apa ni, racukkan dia dengan baka yang lebih bermutu. Itu yang dinamakan genetik. Yes.
dan pembiakbakaan haiwan. Yep. Teruskan soalan 6. Okey. Syamila. Balik. Siapa-siapa? Siapa-siapa? Ni aku tulis lah. Lepas tu Syamila sambung kan. Okey. Yang keenam, daripada pandangan anda, apakah kritikan yang boleh anda berikan daripada subjek ini? Okey, untuk kritikan saya salah satunya lah kan yang saya tahu tak semua orang tahu subjek ini adalah penting sebab para penternak dekat luar biasanya tidak didedahkan maklumat-maklumat yang penting. Kalau dia kacut dengan ni maksudnya baka dan kualiti daging tu tak bermutu lah. So and then tak semua penternak akan dengar nasihat daripada veterina ataupun daripada yang berilmu pengetahuan yang tinggi lah. So diorang tidak menjaga kualiti produk atau ternakan. Kebajikan penternak pun ternakan juga diorang tak menjagalah. So that's why kerugian untuk penternak tu sangat tinggi. So maksudnya kritikan Ifah terhadap subjek ni dia Tak didedahkan tak kepada orang luar. didedahkan kepada orang luar. Okay. Ya. Dengar. Okay. Soalan Ya, ya. apakah cadangan penambahbaikan yang boleh dibuat untuk Okay, so sebagai veterina atau veterinary assistant atau sebagai penternak sekalipun perlu melakukan research before nak buat ladang ke pilot ke untuk jual kualiti sesuatu kira macam produk lah kan. So kerap check kesihatan ternakan supaya dapat jaga kualiti and then genetik diorang apa lagi dekat Malaysia lah, itu saja. Alright. Ada apa-apa nak tambah? Saya rasa itu setakat ini yang saya boleh beri pendapat atau pandangan lah terhadap khusus genetik ni. Alright. Saya rasa itu saja kot. Terima kasih. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Okey, sama-sama. Okey. Soalan pertama, adakah pemahaman atau kandungan nilai yang diperoleh daripada subjek genetik dan pembiakbakaan haiwan ini mampu memberi kemajuan terhadap negara, ekonomi serta agroindustri di Malaysia? Jika ya, terangkan. Jadi pada pendapat saya, jawapan dia ialah ya, di mana apabila subjek genetik dan pembiakan haiwan ini diberikan tumpuan oleh kita, oleh student, oleh kementerian sendiri, secara langsung dapat meningkatkan ekonomi di mana kita dapat memperbaiki dan dapat menambah baik kualiti genetik ternakan di Malaysia. Secara tidak langsung ekonomi kita akan meningkat, di mana sekarang ni kita dapat tahu bahawa banyak lagi kita import daging daripada luar, sebab jumlah ataupun pengeluaran daripada kita, negara kita masih tidak mencukupi untuk menampung negara kita sendiri. Dan kualiti daging negara kita pun masih lagi rendah. Sebab tu jumlah daging import masih lagi banyak. So subjek ini sangat-sangat penting bagi meningkatkan pertumbuhan negara kita dan ekonomi kita. Soalan kedua, pada pandangan anda, berikan kepentingan pengenalan khusus ini kepada masyarakat, khususnya kepada para penternak di luar sana atau doktor haiwan seperti veterina di Malaysia. Okay. Untuk subjek ni sangat-sangat penting sebab saya sendiri ada interview peternak kambing dekat kampung. Jadi
dapat lihat sendiri kambing-kambing dekat kampung kan masih lagi kecil. Daging-daging yang diperolehi pun masih lagi tidak memuaskan. Diorang bagi makan tapi dagingnya, kuantiti daging masih sikit. Jadi masih ramai lagi tidak didedahkan dengan sistem ataupun satu kaedah iaitu AI, Artificial Insemination, yang mana dapat meningkatkan kualiti daging dan ternakan. Untuk konteks ni saya bagi contoh daging kambing dengan lembu lah, sebab kalau nak bagi contoh lain banyak lagi sebenarnya. Kucing boleh, genetik ni kan banyak kan genetik ni. Kucing, arnab ada, ayam ada, tapi saya fokuskan kepada kambing dan lembu lah. Jadi ramai lagi peternak Malaysia ni tidak tahu akan kepentingan AI dan kepentingan AI yang mana ramai masih lagi menggunakan teknik tradisional. Jadi veterina yang lebih arif dalam bab ini mungkin perlu memberikan penerangan yang lebih baik kepada peternak dan veterina supaya dapat bekerjasama dalam membangunkan industri peternakan di Malaysia. Bila mana dua gabungan ini bekerjasama, pasti kita dapat menghasilkan dan membiakkan lagi banyak genetik yang baik untuk negara Malaysia ni. So veterina dan peternak perlu bekerjasama dalam memastikan kita dapat menghasilkan baka dan daging yang baik. Okay. Soalan 3 pula. Siap Dapat dengar ke? Dapat. Adakah subjek ini membantu dalam meningkatkan kualiti daging dan juga tahap ketahanan ternakan terhadap penyakit? Jika ya, bagaimana? Okey, contoh, saya bagi contoh. Terima kasih atas soalan tu. Jadi saya bagi contoh untuk Malaysia, mostly banyak baka daripada baka KK. Dan masih lagi baka KK ni masih lagi banyak masalah daripada segi kesihatan dan penyakit ni. Jadi melalui inisiatif daripada kita gunakan kursus genetik atau pembiakan ni, kita dapat breedkan dia dengan baka-baka import. Baka-baka import contohnya Cheralis ataupun baka-baka lain yang lebih baik daripada segi ketahanan penyakit dia. Jadi banyak lagi yang kita boleh buat. Contohnya daripada arnab sendiri kita dapat arnab ke kambing ke, kita ada baka-baka di luar negara yang mempunyai ketahanan yang baik daripada segi penyakit dan suhu. Jadi oleh itu pakar-pakar dalam bidang genetik boleh membuat satu eksperimen di mana menggabungkan dua breed yang berlainan untuk menghasilkan breed yang mempunyai ketahanan penyakit dan mempunyai daging yang baik. Contohnya kita tahu seperti daging Wagyu yang mana mempunyai daging yang sangat berkualiti tinggi dan mendapat sambutan yang sangat-sangat tinggi. Jadi bila mana kita dapat breed yang baik, pasti kita akan dapat satu baka yang tahan daripada penyakit dan daging yang berkualiti. Jadi sangat pentinglah genetik ni untuk menghasilkan, sebab kita macam main combine macam tu genetik ni, tapi dia try and error. Jadi kadang jadi kadang tak kan, tapi benda tu boleh diusahakan untuk mendapatkan genetik KK. Sekarang ada KK hybrid. KK hybrid yang masih perlu ditambah baik dari segi kesihatan. Daging yang banyak, mungkin faktor kesihatan dan ketahanan badan tu masih lagi kurang. Bagi saya sangat pentinglah genetik ni untuk ketahanan penyakit. Dapat poin tu ke? Dapat, terima kasih. Sama. Soalan seterusnya ialah, bagaimanakah subjek ini dapat menambah nilai kemudian daging mentah di pasaran? Itu saja. Untuk soalan keempat ni, seperti saya cakap, daging negara kita ni masih lagi dalam keadaan
kualiti daging kita masih kurang baik. Masih perlukan penambahbaikan. Kita nak daging kita ni setaraf daging kualiti daging daripada negara-negara luar macam Argentina dan Wagyu contohnya kan. Jadi sebab bila mana kita komersialkan daging kita masih lagi dalam paras biasa, harga biasa. Harga kita tak bagus, macam tak melonjak seperti Wagyu dan Argentina, sebab mostly kita import daging Argentina yang mempunyai karkas ni kuantiti daging yang bagus dan kualiti daging yang bagus. Jadi dia tahan lama. Jadi bila mana kita gunakan genetik ni, khusus genetik ni, kita dapat breedkan daging yang bagus. Dan kita dapat breedkan daging yang bagus, pasti kita dapat import ke mana-mana negara luar. Sebab untuk import untuk negara luar, import daripada negara kita contohnya, diorang akan lihat daripada segi banyak aspek. Contoh kualiti dia, ketahanan dia, dan apabila kita aplikasikan genetik ni dalam peternakan, kita akan dapat hasilkan kualiti daging yang bagus. Pasti akan datang dapat hasilkan kualiti daging yang bagus dan dapat kita eksportkan ke negara-negara luar dan mendapat pengiktirafan pasti insya-Allah kan. Jadi untuk komersialkan ni kita, sebab untuk negara-negara luar terima daging negara kita, akan banyak aspek yang dia akan lihat. Buat masa ni daging negara kita masih kurang, kualiti masih kurang dan jumlahnya pun bekalannya pun masih kurang. Jadi dengan adanya subjek ataupun kursus genetik ni, kita dapat tingkatkan lagi kualiti daging kita dan komersialkan lagi dan menaikkan lagi ekonomi negara kita. Soalan seterusnya, apakah yang agroindustri terutama dalam bidang stok ternakan ni kan di Malaysia yang perlu dilakukan supaya kita dapat stand dengan negara pengeluar daging yang lain dari segi kualiti dan bekalan stok yang mencukupi dengan menerapkan nilai-nilai yang terdapat dalam kursus ni? Pada pendapat saya, daripada bahagian kementerian ataupun pakar-pakar genetik itu sendiri, mungkin bahagian-bahagian doktor di bahagian atas lah, genetik perlu membuat banyakkan lagi lawatan ke negara-negara luar seperti Japan, Argentina ataupun Australia, melihat sendiri lembu-lembu mereka dan kualiti daging-daging mereka. Dan kita boleh melihatlah jenis-jenis baka mereka sendiri, untuk mungkin kita senaraikan yang mana sesuai untuk dikacukkan dengan baka di negara kita. Lembu ataupun apa-apalah, arnab ke kan, kambing ke, kita yang mana sesuai untuk dikacukkan. Sebab yalah, kita tak boleh statik dekat negara kita saja kan. Kalau kita tahu negara kita kualiti daging tak bagus, so kita kena tengok dekat negara-negara luar. So membuat lawatan, buat kajian, melihat baka-baka negara mana, mungkin negara-negara belah-belah timur, mungkin negara-negara belah barat, belah-belah India mungkin, yang mempunyai kualiti daging yang baik. So kita dekat situ kita boleh kacuk dan lihat sendiri daripada segi ketahanan daging diorang dengan ketahanan daging kita. Sebab ada daging yang contoh daging Wagyu kan, dia ada apa nama dia, yang fat quality dia lebih baik. Kalau negara kita fat lembu kita ni kurang. Jadi juiciness dia tu, tenderness dia tu, dan texture dia kurang sikit berbanding dengan negara-negara luar yang mempunyai
daging yang lebih baik. Sebab tu ramai dekat mana-mana pun, dekat Malaysia sendiri pun viral Wagyu A5, Wagyu kan. Tak ada pun cakap daging KK ke kan. Jadi itu mindset Malaysia sendiri pun melihat negara Jepun punya daging lagi sedap. Jadi untuk itu mungkin kita boleh buat penambahbaikan, kita breed dengan daging lembu Wagyu ke, ataupun cara itulah. So kita kena buat lawatan banyak-banyak negara untuk melihat sendiri baka-baka mana yang boleh kita breedkan dengan negara Malaysia punya baka, untuk menambah baik sektor agro industri kita. Lagi satu, ladang-ladang kebanyakan ladang kat Malaysia ni dia tak ada data untuk diorang punya ternakan. Maksudnya Ya, betul. Itu pun dia salah muda satu je. hal. Salah satu hal kita punya peternakan, kalau peternak kalau tengok sendiri di banyak negeri, mereka just bela just bagi makan, tapi kuantiti dia tak buat sistematik lah. Betul. Macam negara luar dia tagging siap, ada rekod anak lembu ni umur berapa, perlu makanan banyak mana, nutrisi banyak mana kan. Sebab Malaysia masih tidak didedahkan. Tidak didedahkan dengan lebih baik berkenaan dengan sistem AI contohnya. Dan itulah, dan masih lagi bergantung kepada dan masih mengharapkan cara tradisional, cara kuno macam tu. Macam kalau KK je lah. Ya betul. Tadi peningkatan kualiti just bela untuk sebagai aspek saja dan hobi. Sebab tu Kementerian Veterina dan Peternak perlu bekerjasama. Mungkin boleh buat kursus macam tu. Boleh buat kursus, dedahkan kepada peternak-peternak dan memberikan sumbangan teknologi, mungkin teknologi, sedikit dana untuk mereka sama-sama membuat AI. Sebab kos AI pun agak mahal. Seekor lembu pun anggaran 200 lebih. Sebab tu Sekali AI. banyak apa? Untuk sekali AI tu. Ya, sekali AI satu lembu. Mahal. Sebab harga sperm sebab dia orang import sperm dekat luar. Harga pun ribu-ribu. Sebab tu nak buat AI untuk satu lembu pun mahal. Dan mungkin ada inisiatif daripada kerajaan bersatu dengan pihak veterina untuk buat kempen ataupun satu program berjumpa peternak untuk membuat AI itu sendiri. Ni fokus pada lembu lah kan. Kalau ada lagi, banyak lagi kan breed. Untuk arnab ada macam-macam. Ayam mungkin. Sebab kita lebih more fokus to ekonomi Malaysia. Ya, betul. So daging macam lembu, kambing ni berkait lah. Ya, betul. Sebab mostly yalah yang banyak problem kita lembu dengan kambing lah. Ayam banyak, ayam masih lagi Stabil lagi. masih lagi stabil. Sebab mostly kalau tengok list sebenarnya syarikat, banyak syarikat ayam. Tak pernah putus-putus. Malah kita ada ekspor keluar juga. Soalan seterusnya, kan tadi nilai-nilai subjek kan. So daripada pandangan anda, apakah kritikan yang boleh anda berikan daripada subjek ni? Yang anda nak kritik ke? Daripada ni mungkin untuk khusus genetik ni mungkin perlu banyakkan lagi hands on. Mungkin ada field trip keluar ataupun supaya dapat hands on sendiri, student dapat hands on sendiri. Kerja di lab mungkin. Kerja di lab mungkin, sebab bila mana kita just belajar teori, jadi dia tak sama dengan kita praktikal. Jadi bila kita praktikal, kita nampak sendiri, oh bagus rupanya. Bila kita belajar ni, student banyak belajar teori, jadi dia tak nampak. Bila kita praktikal, kita nampak, wow, seronok rupanya genetik ni. Jadi mindset student sekarang bila genetik, bila teori saja dia macam bosan main kira-kira itu, main kira-kira ini, tapi tak nampak secara jelas.
So bila kita nampak kita boleh sentuh lembu tu mungkin, kita tengok sendiri, kita pegang sendiri, kita tengok dekat mikroskop macam mana genetik tu kan, sperm tu bergerak ke benda. So akan menarik minat students dan membuka mata student lah. Dan perlu diluaskan lagi kepada so government sendiri, kementerian sendiri perlu mewawarkan genetik ni bahawa ia penting. Tu sebenarnya dah menjawab soalan 6 dan 7. Ya, betul. Tapi okey je. So itu je kot. Itu je. Itu saja daripada kumpulan kami. So terima kasih sudi meluangkan masa dengan kami. Okey, sama-sama. Minta maaf sebab delay. It's okay.